Saya pernah ditegur oleh seorang guru. Dia kata, ustazah berhati-hati dalam menyampaikan. Ustazah kena jaga niat, kena bersih hati. Sebab kalau ustazah menyampaikan dengan riak, dengan ujub, dengan rasa ingin dipuji Allah, maka ustazah akan menanggung beban, kesan. Orang-orang yang datang, dia pulang bukan menambah cinta kepada Allah, melainkan menambah cinta kepada ustazah. Dia pulang bukan mengenal aib diri dia, tetapi dia pulang hanya dengan mendapat bahagian dia ingini, mungkin sebab nak jumpa ustazah dan sebagainya. Jadi sebab itu, kita kena betulkan niat. Saya pun sepanjang datang, duk betul niat. Sebab niat ini sangat mudah berbolak-balik. Dan yang Allah tengok kita hari ni bukan muka kita, bukan tudung, bukan pakaian kita, walaupun itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tetapi yang jauh lebih penting, Allah ya basir, Allah yang maha melihat. Allah ya syahid, yang maha menyaksikan. Allah ya hasib, yang maha menghitung. Allah sedang memandang direct ke dalam hati kita pada saat ini. Apakah niat kamu ketika menyampaikan? Apakah niat kamu ketika hadir ke rumah Allah pada petang yang barakah ini? Allahu Akbar, subhanallah. Jadi marilah kita betulkan niat kita dengan sama-sama baca doa ni. Jadi saya akan baca, maksudnya ibu-ibu boleh buka muka surat doa pembukaan. Muslimin, muslimat sekalian, kita sekarang sedang membaca buku tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Ni'mat, Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat, iaitu tafsir surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Tafsir ni baru siap dalam 2 bulan lepas. Nanti saya cerita bab tafsir Tok Guru ni. Tapi kita nak baca doa dulu kan. Jadi bila saya baca, kita sama-samalah tanda tangan, lepas tu aminkan. Dan insya-Allah saya akan baca sekali dengan terjemahan. Jadi kalau kita beli dan memiliki buku ni, balik boleh amalkan doa yang terkandung di dalam kitab ni. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Rasul yang paling mulia, pemimpin dan ketua kami Muhammad, dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda seluruhnya. Wa ba'd fa inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya ucapan yang paling mulia ialah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk urusan ialah perkara baharu di dalam petunjuknya, dan setiap perkara baharu itu adalah bid'ah. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina warzuqna tilawata kitabaka ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang kami masih jahil ya Allah. Ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya, yakni Al-Quran, pada waktu malam dan sebahagian waktu siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hajat untuk kami, sebagai satu keperluan untuk kami ya Allah. Wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, terangkanlah dada kami ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Urusan hidup kami, urusan mati kami, urusan alam barzah, urusan di mahsyarmu ya Allah. Dan mudah-mudahan urusan kami berakhir di syurgamu ya Allah. Bukakanlah simpulan yang mengikat lidah kami,
supaya mereka memahami kata-kata kami, ya Allah. Wahai Tuhan kami, permudahkanlah dan janganlah menyusahkan. Janganlah susahkannya dan janganlah sukarkannya, ya Allah. Ya Alim, alimna min ilmika ma tarda bihi anna, wa la tu'akhidna bima ta'lamuhu minna. Wahai Tuhan yang maha mengetahui, ajarkanlah kami daripada ilmu-Mu apa yang Engkau redha untuk kami. Janganlah Engkau ambil daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Halim, khaliqna bi khuluqil hilm wa haqqiqna bi haqa'iqil ilm. Wahai Tuhan yang maha santun, ya Halim, yang maha santun, yang maha lembut, bentukkanlah akhlak kami dengan akhlak yang santun, akhlak yang mulia, akhlak yang lemah lembut, ya Allah. Dan kurniakanlah kepada kami kebenaran ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dalam buku ini dituliskan ucapan pembuka dan doa ini disalin sepenuhnya daripada ucapan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat sebelum memulakan kuliah tafsir setiap hari Jumaat. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, buku tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat ini antara buku yang terkini dan antara usaha yang mutaakhirin. Maksudnya bukan buku yang lama kemudian diperbarui, tidak. Cuba kita tengok pada muka surat hampir yang depan tu. Buku ini cetakan pertama 2020 dan buku 3 kul ini baru siap dalam lebih kurang 2 bulan yang lepas. Kumpulan pengarah projek ialah Ustaz Ahmad Saifuddin Yusof. Saya sendiri beberapa kali dah bertemu dengan penulis ni, mesyuarat dan bagaimana mereka wujudkan satu tim untuk menaikkan nilai-nilai yang begitu tinggi yang ditinggalkan oleh arwah Tok Guru Ni Abdul Aziz. Yang mana tim ni macam mana sukarnya mereka bila saya dengar mereka kumpulkan kaset-kaset lama Tok Guru. Tok Guru ngajar situ, Tok Guru ngajar sini. Kaset-kaset lama yang sangat sukar untuk ditemui dah zaman sekarang. Dan antaranya Ustaz Saifuddin Yusof ni dia cerita barulah saya faham. Dia orang Besuk, jadi dia pehelah kecek Kelantan. Sebab Tok Guru bila dia mengajar, memang pekak kecek Kelantan. Dan saya pula boleh sangat kecek Kelantan sebab dia sekolah Mahak Kota Baru, Mahak Puan. Kalau orang Kota Baru sebut Mahak Tino. Mahak Tino, Mahak Puan. Jadi ni tahun saya sekolah di Kota Baru, jadi memang besar sangat. Kalau contohnya hari Jumaat tu pergi kuliah Tok Guru tu dekat kawasan bandar tu kan. Lepas tu bila nikah dengan orang Besuk saya ni. Orang Besuk dia tak ngaku Ganu, dia tak ngaku Kelantan, dia Republic of Besuk. Jadi orang Besuk suami ada ni, tok laki ada ni. Jadi orang Besuk memang kecek Kelantan. Jadi kalau ada orang waktu besok dengan keset ngajar Tok Guru Ni Aziz, kadang tu tak boleh nakak apa yang Tok Guru kecek. Jadi Ustaz Saifuddin ni dia cerita bagaimana dia daripada kecil berulang pergi ke sekolah, balik rumah. Dia kata ustazah zaman tu, Ustaz Saifuddin ni umur lebih kurang 40 gitulah. Tua sikit lah daripada saya dalam umur 40. Saya 27. Saya 37. Jadi dia cerita zaman tu kan, TV dok tengok. Orang susah dia kata. Dia ada rumah dia, radio je. Jadi balik sekolah dia kata berjam-jam duduk dengar ceramah Tok Guru. Daripada kecil, daripada sekolah rendah, daripada kecil. Pergi mana-mana, bawa radio, dengar kaset ceramah Tok Guru. Sampai dia kata kerana betapa kereknya dia dengar tu sampai dia besar, sampai sekolah menengah, menyebabkan dia jadi macam boleh ngapa. Boleh hafal dah. Kalau nampak ayat ni, dia boleh bayang dah Tok Guru ngajar gana-gana. Akhirnya dia ada nekat, Ustaz Saifuddin ni, dia buat tim dia dan dia sedang mengumpulkan satu-satu tafsir Tok Guru dan dia mengekalkan lorat Tok Guru tapi ada dalam kurungan takut orang luar tak faham.
Sebab tu bila kita baca tafsir Tok Gurunya Abdul Aziz ni, kita akan rasa macam Tok Guru cakap dengan kita. Memang lorak cara susunan Tok Guru, cara Tok Guru ceramah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sekarang kita nak masuk kepada surah An-Nas. Kita belek. Dia ada cerita sikit kaedah penyusunan, senarai, doa pembukaan kita dah baca. Mukadimah, balik rumah baca sendiri. Gitu. Sebab panjang. Saya dah tengok dah tadi, dah baca sikit-sikit mukadimah. Mukadimah tu bukan mukadimah penulis. Mukadimah Tok Guru ni Abdul Aziz. Jadi Tok Guru ni bila dia ceramah, dia suka bawa misalan. Dia suka bawa contoh. Macam Tok Guru jadi juga. Tok Guru ni sikit-sikit dia bawa contoh. Jadi dia nak tujuannya adalah mudah faham. Supaya kita jelas. Okey. Jadi belek mukadimah Tok Guru tu pun panjang. Cuba tengok belek-belek sampai buka muka surat tafsir surah An-Nas. Tahun 2002. Tafsir surah An-Nas tahun 2002. Maksud dia merujuk kepada kuliah Tok Guru pada tahun 2002. Sekarang kita 2020. Jadi ini kuliah 18 tahun yang lepas. Jadi subhanallah, akhirnya kuliah isi kandungan ceramah Tok Guru kita bakal santapi pada hari ini. Mungkin tak boleh nak semualah, kurang-kurangnya kita dah bermula. Jangan dak mula langsung. Allahu Akbar, muslimat sekalian. Kalau kita bincang tentang kedudukan ilmu, ilmu yang paling tinggi, paling utama, ilmu Al-Quran. Nombor 1, paling tinggi, paling atas. Sebaik-baik keputusan, sebaik-baik langkah, sebaik-baik niat, sebaik-baik cita-cita. Apabila seorang hamba berniat, bercita-cita dan mengambil langkah untuk menjadi ahli Al-Quran. Sebaik-baik keputusan bagi seorang ibu dan ayah. Apabila suami isteri ini sepakat untuk menjadikan anak mereka ahli Al-Quran. Sama ada anak tu banyak baca Quran, naik lagi peringkat memahami bacaan Al-Quran, naik lagi peringkat kepada apa? Menghafaz Al-Quran, naik lagi peringkat kepada beramal dengan isi kandungan Al-Quran, naik lagi peringkat beramal menyampaikan Al-Quran dan sebagainya. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kamu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi petang ni kita sedang belajar Al-Quran. Salah satu cabang ilmu Al-Quran antaranya lah belajar baca, belajar tajwid, betul kan? Lepas tu belajar terjemahan Al-Quran. Tapi kita pegang sekarang ni tafsir. Sebab itu walaupun 3 kol tapi sampai 1 buku. Sebab bila sebut tafsir, Tok Guru akan menjelaskannya lebih detail, lebih dalam. Sehingga kan kita akan jatuh cinta dengan 3 surah ini. Dan mudah-mudahan kita akan mati dalam keadaan mencintai surah ini. Subhanallah, Allahu Akbar.